أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Fadil Imam Tirmizi, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Hidayah, lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertamanya dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 31 Disember 2021 ini, samaan 26 Jamadil Awal 1443 Hijrah, kita Allah pilih untuk berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, perkongsian ilmu ini, dalam keadaan mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita di luar sana yang masa lapangnya lebih lagi daripada kita, tetapi Allah tidak takdirkan dia untuk berada dalam majlis ilmu pada saat ini. Mungkin ada di luar sana sahabat-sahabat kita yang kesihatannya lebih baik daripada kita, tetapi Allah tidak pilih juga dia untuk berada dalam majlis ilmu pada saat ini. Mungkin ada di luar sana sahabat-sahabat kita yang tidak mengalami ataupun melalui musibah ataupun kedukaan, ujian yang Allah kenakan. Mereka hidup dalam keadaan semuanya berjalan sebagaimana biasa, tetapi Allah tidak takdirkan dan Allah tidak aturkan dia untuk berada dalam majlis ilmu pada saat ini. Maka kita sangat wajar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sedang jemaah rahmati Allah sekalian kerana mungkin dalam kesibukan tugasan seharian kita, tetapi Allah masih lagi meletakkan kita bersama dengan sahabat-sahabat, insan-insan yang sukakan kepada kebaikan. Ulama menyebutkan sedang jemaah rahmati Allah sekalian, 3 tanda seseorang itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apabila Allah sibukkan dia dengan perkara-perkara yang baik. Yang kedua, apabila Allah susahkan dia, Allah sukarkan dia pada jalan-jalan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, apabila Allah sibukkan dia dengan keburukan dan keaiban diri sendiri, bukannya disibukkan dengan bercakap dan mengatakan tentang keburukan dan keaiban orang lain. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam 3 golongan ini, insya-Allah, jemaah mati Allah sekalian. Jadi bersama dengan tahun baru yang akan kita lalui, jemaah mati Allah sekalian, pada malam ini tirai 2021 akan dilabuhkan
dan tirai 2022 akan disingkap. Mungkin ada di kalangan kita yang melalui pelbagai ujian dan tribulasi sepanjang tahun 2021 ataupun tahun-tahun sebelumnya, yang pastinya kita masih lagi berada dalam suasana COVID-19 yang belum lagi berakhir, malah ditambah lagi dengan keadaan banjir yang berlaku di beberapa tempat di negeri kita. Melaka ni pun ada juga, dan rakan-rakan kita di Selangor, di Pahang begitu juga. Mungkin ada lagi di kalangan sahabat-sahabat kita yang lain yang Allah uji, dan ujian Allah ini, sedang jemaah sekalian, dia merupakan sunnatullah. Setiap manusia yang dikenakan ujian itu merupakan satu nature bagi dia. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira bahawa, wahai manusia, kamu akan dibiarkan setelah kamu mengatakan kami beriman? Adakah cukup dengan kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah biarkan tanpa diuji iman itu? Fahum la yuftanun. Adakah dia tidak diuji? Fitnah ini, dia yuftanun ini, dia fitnah. Fitnah ini boleh membawa makna, boleh bermakna fitnah pada makna sebenar, boleh membawa makna ujian. Jadi makna ujian ini dia sesuatu yang nature, yang semua orang kena. Besar ataupun rendahnya ujian seseorang itu bergantung kepada iman seseorang. Tidak hairanlah kita bahawa para nabi, para awliyaullah, para sahabat ridwanullah alaihim, ini adalah golongan yang paling hebat menerima ujian. Nak dibandingkan dengan ujian yang Allah timpakan ke atas kita dengan ujian yang Allah timpakan ke atas para nabi, awliya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apalah sangat yang kita lalui pada hari ini, sedang jemaah rahmati Allah sekalian. Malah para sahabat sangat takut sekiranya diberikan ujian berbentuk kemewahan, diberikan ujian dalam bentuk kedudukan. Kerana sedang jemaah rahmati Allah sekalian, kita takut, kita tak nampak bahawa kalau Allah kurniakan kita ni dengan kemewahan, dengan kedudukan, dengan kehidupan kita yang sentiasa tidak menjadi masalah, kita tak nampak bahawa itu adalah ujian. Anak-anak semua dalam keadaan bagus, kehidupan kita, karier, kerjaya kita semua okey, tak ada apa pun yang terjejas. Orang pada hari ini ada yang tak cukup makan, ada yang mengharapkan bantuan dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak terjejas apa pun. Mungkin ada di kalangan kita yang perniagaannya disebabkan COVID ini dia lebih baik lagi. Kita tengok bagaimana keuntungan syarikat Top Glove, kan, Top Glove. Bila zaman COVID ni banyaklah orang gunakan glove kan. Daripada keuntungan dia ratus-ratus juta dalam musim COVID ni, jadi bilion. Keuntungan dia jadi bilion. Dan kita percaya bahawa ada sebahagian daripada syarikat, orang persendirian yang melalui, maknanya tidak ada apa-apa berlaku pun pada COVID, malah memberikan keuntungan kepada dia. Itu adalah ujian. Malah ujian itu lebih berat. Dan lebih kita takut lagi sekiranya ujian itu sebenarnya Allah datangkan, ia adalah istidraj. Apa tu istidraj dan jemaah sekalian? Istidraj itu adalah sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada kita, mengharapkan agar kita ni lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wal'iyadu billah. Ini kita takut. Kita lihat banyak peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita. Apa yang berlaku kepada Fir'aun, yang tak pernah sesama, tuan-tuan. Fir'aun ni Allah jadikan dia hebat, dia sesama pun tak pernah, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kan? Fir'aun membunuh lebih daripada 200,000 anak lelaki pada waktu itu. Tapi dia rasa tak ada apa-apa pun. Allah tak datangkan apa-apa musibah kepada aku. Ini kita takut. Kita takut. Itu dalam tajuk saya nak bawakan pada Ibu Ayan dirahmati Allah pada malam ini. Kita sama-sama, tajuk saya berkaitan dengan adat, ibadat dan adab. Saya sebenarnya tak mahu nak bercakap benda-benda yang besar sangat. Ini sebagai muqaddimah supaya kita semua mengambil iktibar. Kesedaran dan hijrah kita ni bukan hanya nak tunggu 1 Januari setiap tahun, bukan. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan jaddidu imanakum, kena perbaharui iman ini setiap hari. Jaddidu imanakum, kena perbaharui. Maknanya perkara yang berkaitan dengan memperbaharui ataupun berhijrah kepada yang lebih baik ni, dia benda berlaku setiap hari. Kita tak perlu tunggu sebagai orang yang beriman. Kita tak perlu tunggu untuk satu Januari, tetapi kita mengambil sempena. Kebetulan sempena dengan kedatangan tahun baru ini, sama-sama kita bertekad apa yang kita nak lakukan dalam tahun 2022 kelak. Kan? Ada satu kenyataan daripada ulama, Abdul Razak As-Sanhuri. Bila kita biasanya bila menyebut berkaitan dengan tahun baru, kita akan kaitkan dengan umur yang baru, umur yang bertambah, angka yang bertambah. Ada orang cakap umurnya hanya sekadar angka. Ada orang kata umur makin bertambah, sebenarnya umur semakin berkurang. Hakikatnya umur semakin berkurang. Kita ambil tali tip, yang kita nak jahit baju kan, kita tengok tali tip tu ada 60, lebih sikit. Tengok sekarang ni kita berada di mana, kan? Siapa yang umur pada 2021 40, naik setakuk dah. Siapa yang umur 44 masuk 2022, dia sudah jadi 45. Tengok baki ada banyak lama lagi ke tidak? Yang umur 49 masuk 5 series dah. Jadi 50. Bukan umur bertambah, umur semakin berkurang. Abdul Razak As-Sanhuri mengatakan, kullama taqaddamat bi as-sinnu ra'aituni ahwaja ila al-akhlaqi minni ila al-ilmi wal-dhakai. Setiap kali bertambah umurku, saya melihat diriku lebih memerlukan akhlak berbanding kepada ilmu dan kepandaian. Ini berkaitan, tadi tajuk kita ada berkaitan dengan adab. Hari ini manusia hilang adab. Kita melalui satu zaman pada hari ini bahawa manusia hilangnya adab. Anak murid kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawa aku hidup bersama dengan Imam Malik selama 20 tahun. Aku belajar ilmu dengan Imam Malik 2 tahun. Baki 18 tahun aku belajar adab dengan Imam Malik. Hari ini sudah jemaah sekalian, masyarakat kita kehilangan adab. Dalam kepesatan media sosial pada hari ini, kita lihat manusia hilangnya
hilang adab. Kita nak kembalikan adab ini pada jati diri, menjadi jati diri kepada masyarakat kita pada hari ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah diajak oleh gurunya Waqi' untuk makan di rumah gurunya. Tetapi Imam Syafi'i tidak menerima, tidak akur tak pergilah, menerima undangan daripada gurunya. Lalu kawan kepada Imam Syafi'i tanya, kenapa kau tak pergi? Ini jemputan tuan guru ajak pergi makan, bukan senang. Kenapa kau tak nak pergi? Imam Syafi'i mengatakan bahawa, kita lihat sini adab teman-teman sekalian, aku takut nanti ketika aku makan ada satu lauk, kuah ke ataupun hidangan yang aku suka dan guru aku pun suka. Disebabkan lauk tu aku suka, contohnya udang lah kita kata kan, cucuk udang ke apa benda lah, kita suka, guru kita pun suka. Lalu kita ambil, macam yang kata, lalu aku ambil lauk tu, aku ambil tu menyebabkan guru aku tak dapat makan. Aku takut itu dikira sebagai tidak beradab kepada guru aku, lalu aku tidak menerima undangan itu. Masya Allah tuan-tuan, ini adab sangat tinggi. Imam Syafi'i berada di hadapan gurunya, nak selak buku, tak mau bagi bunyi. Tak mau bunyi, kita macam ni bunyi kan. Imam Syafi'i selak buku, tak mau bagi bunyi. Adab. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini apabila sistem pembelajaran kita dengan norma baru PDPR, hilangnya adab antara guru dan murid, maka bila hilangnya adab antara guru dan murid, maka hilangnya barakah pendidikan. Itu mau tidak mau sedang jemaah sekalian berlaku. Barakah dalam pendidikan itu hilang kerana hilangnya adab. Saya sebagai guru, kita tahulah, Allahu Akbar, dia letak je kamera dia itu. Dah lepas 1 jam, orang lain semua dah left group, dia ada lagi. Tak mana-mana pergi, wallahu alam. Hilang adab. Begitu juga pada perkara-perkara yang lain, kita akan bahaskan insya-Allah nanti lagi. Kita bercakap tentang umur. Dalam kitab Kashful Ghummah menceritakan tentang alam kubur. Ada satu perkataan yang diucapkan oleh para malaikat. Dia mengatakan bahawa, wahai mereka yang berumur 40-an, masa kamu untuk menyiapkan perbekalan. Badan kamu dalam keadaan sihat, kamu ada kudrat, maka siapkanlah perbekalan. Ini seruan malaikat kepada mereka yang 40-an. Seruan malaikat kepada mereka yang 50-an, wahai mereka yang berada di 50-an, waktu menuai hampir tiba. Waktu menuai itu artinya kita menghampiri kematian. Hampir tiba, waktu menuai hampir tiba, siapkan perbekalan bagi kamu. Seterusnya malaikat menyeru kepada mereka yang berumur 60-an, wahai mereka yang berumur 60-an, tiada maaf bagimu. Tidak ada lagi alasan bagimu. Allah sudah berikan nikmat umur sehingga umur 60-an. Sekiranya tidak mahu lagi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, masa lagi lalai dengan perkara-perkara dunia yang tidak membawa kebaikan kepada nasib kita di akhirat, tunggu. Malaikat kata, berlakunya bualan antara Nabi Daud dan para malaikat. Nabi Daud mengatakan bahawa malaikat, sebelum engkau mengambil nyawa seseorang, engkau tidak mendatangkan apa-apa apa disebut signal, apa-apa peringatan. Kau tak datangkan apa-apa peringatan. Malaikat mengatakan, berapa banyak aku datangkan peringatan kepada manusia. Apa peringatannya? Uban itu adalah peringatan. Tak ada? Uban itu adalah
adalah peringatan. Masya Allah. Kurangnya pendengaran dan penglihatan, itu peringatan. Sakit dan penyakit itu adalah peringatan. Jadi kita sama-sama beringat. Walaupun kita tahu bahawa kematian itu tidak mengira usia, tetapi Allah telah datangkan signal-signalnya, peringatan-peringatannya, tanda-tandanya kepada kita. Maka saudara jemaah rahmati Allah sekalian, kehadiran 2022 ini, marilah kita sama-sama sambut dia dengan azam dan tekad kita. Selalunya kita kalau dalam doa awal tahun, akhir tahun, doa awal tahun dalam tahun hijrah, antara isi kandungan doa itu, ya Allah sibukkan aku dengan perkara-perkara yang membawa taat kepadamu dalam tahun baru ini. Bait yang sama kita ingin tujukan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah sibukkan kita pada tahun 2022 ini pada perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada kita, membawa kebaikan kepada umat dan manusia seluruhnya. Jemaah rahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian berkata Imam Al-Auza'i, sekarang kita nak tahu apa sebenarnya bila datangnya 2022 ni, apa sebenarnya prioriti kita. Kita nak kerja apa lagi ni? Allah dah datang, dah tunjukkan kepada kita musibah sebegini, terpampang depan kita, yang dalam negeri, yang luar negara dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan lagi? Maka Imam Al-Auza'i mengatakan bahawa khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in bi ihsan: luzumul jama'ah wa itba'us sunnah wa imaratul masjid wa tilawatul Quran wal jihadu fi sabilillah. Lima perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, iaitu para sahabatnya. Pertama, melazimkan diri dengan solat berjamaah, luzumul jamaah. Ni. Jemaah rahmati Allah sekalian. Antara banyak-banyak perkara-perkara yang menjadi keutamaan kita pada hari ini, melazimkan diri dengan solat berjamaah ini perlu juga jadi satu benda yang diutamakan, terutamanya bagi orang lelaki, bagi anak lelaki, bagi suami, bagi cucu lelaki. Orang lelaki ni solat dia perlu banyak di masjid dan surau, bukannya di rumah. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak solat, ataupun dia kata dia tidak menjadi imam. Tidak menjadi imam, mengimamkan para sahabatnya hanya 17 kali sahaja sepanjang hayat dia, iaitu ketika di hari-hari terakhir dia sebelum dia wafat. Dan 17 kali itu 17 kali, bukan 17 hari, 17 kali itu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan saja jemaah sekalian. Ini cerita tentang solat berjamaah, luzumul jamaah. Kita tengok dulu. Kemudian itba'us sunnah, menelusuri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tilawatul Quran, tilawatul Quran. Dan yang keempat, wal jihadu fi sabilillah. Baik, kita lihat satu persatu jemaah rahmati Allah sekalian. Kalau kita mengatakan bahawa ibadat, baik, solat berjemaah ibadah. Bagaimana pula soal adat dalam solat berjemaah? Dalam masyarakat kita orang Melayu ni, kita
3 hari bulan April kita akan 1 Ramadan ni 3 April. Untuk remind semua. Kurang daripada 100 hari dah. Kita ni nak puasa kurang daripada 100 hari lah. InsyaAllah kalau panjang umur kita 3 April. Apakah berlaku perkara ibadah yang nampak macam jadi adat kebiasaan saja yang kita nak ubah? Antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan solat tarawih. Berapa banyak kita tengok keadaan-keadaan dalam solat tarawih kita, selalu dah kita disebutkan di awalnya kita tengok bukan main ramai, bila dia hujung-hujung makin jadi sedikit. Berbeza dengan di tanah Arab, makin hujung makin ramai. Jadi maknanya ibadah solat tarawih ni dia tidak betul-betul menjadi ibadah yang difahami oleh masyarakat kita. Bertahun-tahun tuan-tuan duk cakap benda ni. Daripada zaman dulu saya terlibat dengan Civic Ramadan dulu kan. Civic Ramadan tukar kepada Ihya Ramadan. Setiap tahun biasanya penceramah Civic Ramadan, Ihya Ramadan ni diberikan takliman, ada briefing. Tahun ni tema ni, tahun tema ni. Tapi saya antara penceramah yang tak ikut tema. Memang saya akan bercakap benda-benda macam ni lah ni. Soal perkara-perkara yang ibadah tapi dah menjadi adat kebiasaan. Oh, malam pertama semua orang ramai datang. Lepas tu makin kurang. Bila kita nak faham berkaitan dengan ni ibadah bulan Ramadan, tahun ni kita tengok macam mana berubah jadi semakin hebat ke. Kita tengok itu macam bulan puasa akan datang yang macam lambat lagi. Cuba tuan-tuan ibu ayah dalam mata Allah sekalian perhatikan, bila kata boleh buka masjid surau, boleh masuk untuk ceramah, untuk kuliah, program agama, semua boleh berlangsung macam biasa, tak ada lagi dah 200 orang ke apa boleh ikut kapasiti dengan penjarakan. Berlaku ke keajaiban dalam kehadiran jemaah? Saya tahu masjid ni hebat ke kot? Tahun 98, 99, 98 macam tu, semasa berlakunya krisis ekonomi, masjid surau penuh tau. Orang mula kesedaran, Allahu Akbar pada masa tu. Berlaku krisis ekonomi yang katanya disebabkan oleh George Soros pada masa tu kan. Tetapi saya lah, melalui pandangan saya, mungkin ibu ayah boleh bersetuju dengan saya ataupun mungkin tidak boleh tak bersetuju dengan saya nampak tidak ada satu keajaiban, miracle berlaku pun pada kehadiran solat berjemaah di masjid. Setelah BKP dah boleh buka semula, tak ada tuan-tuan. Orang tu juga, muka tu juga. Sedih tuan-tuan. Saya ni bekas pesakit COVID. Bekas pesakit COVID, duduk MITC 23 bulan 7 hari tu. Adalah 6 hari duduk. Sama-sama dengan saya pada masa tu memang 2 hari nak raya haji. Sempat jumpa dengan Fadil Ustaz Murad, bekas imam masjid Cina. Berkenalan dengan Ustaz Murad dalam MITC. Lalu kita pun buatlah takbir, buat sembahyang raya. Tuan, 90% dalam MITC itu orang kita tuan-tuan. Ni yang dah duduk MITC ni, yang stage 1, 2, 3 ni, kalau Allah beri panjang umur, alhamdulillah sihat. Kalau tidak, matilah cerita dia. Mati pengurusan ni, COVID ni. Ikut COVID, bukan kata keluarga boleh tengok lagi, tak ada dah. Tapi yang tak sembayang tetap tak sembayang tuan-tuan. Tak sembayang. Dalam PKRC MITC itu tak sembayang. Bukan kata nak sembayang berjemaah ni. Solat berjemaah hadir, ada buat besar lah tu. Kita punya macam dewan besar kan, dewan dekat MITC tu, tengah-tengah. Jadi kiblat tu mengiring menghadap ke katil.
Kita dengan qomat, dengan azan, dengan sembahyang, dengan kuat suara, yang tidur tetap tidur. Tuan-tuan, Masya Allah. Ni nak mati dah ni. Satu langkah je lagi mati orang kita. Allahu Akbar, tuan-tuan, Masya Allah. Yang hilang telefon. Duduk dalam tu sama-sama dah sakit. Yang tukang curi telefon. Astaghfirullahaladzim. Kita tengok yang duduk saja je, kita duduk katil sebelah kan, umur rasa kita tengok macam umur bapak kita. Kita pergi ambil air semayang, dia duduk situ juga, duduk borak lagi. Kita habis semayang kan, semayang tadi zuhur, semayang asar, kita pergi lagi ambil air semayang, dia duduk lagi kat situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kena Covid ni. Macam mana, tuan-tuan? Tentang solat, sangat menyedihkan. Saya bercakap pada diri saya, membuat rumusan tentang keadaan kita Covid yang berlaku pada hari ini. Masyarakat kita belum sedar lagi. Nak Allah turunkan apa lagi agaknya ni? Covid masih lagi berlangsung. Sekarang ni banjir yang tak pernah umur kita nampak banjir sebegini, direkodkan antara banjir yang paling teruk dalam sejarah Malaysia. Nak turun buat macam mana lagi? Dan ada yang mengatakan bahawa tsunami kecil lagi. Sedar ke tidak agaknya orang kita? Kawan saya yang kerja di Proton Shah Alam, 70% staf Proton di Shah Alam terjejas. Kebanyakannya duduk di Seri Muda, tak boleh pergi kerja. Dan Allahu Akbar. Apa lagi yang Allah nak tunjukkan? Apa lagi yang Allah nak tunjukkan? Allah jentik, Allah sedang murka ke atas kita pada saat ini. Tapi kita tengok bagaimana reaksi rakan-rakan kita. Ini pertama berkaitan dengan solat. Solat perkara yang paling utama, yang perlu diambil perhatian semua kita. Sepatutnya pada hari ini semua orang ambil kesedaran ini. Allah sedang menjentik kita. Allah sedang tunjukkan kepada kita jalan untuk kembali. Dipaparkan depan kita dengan pelbagai keadaan pada hari ini. Masya Allah. Tak nampak lagi ke? Itu tentang solat. Berkaitan dengan solat tadi kita sebut tentang solat berjamaah. Adat dalam kehidupan kita pada masyarakat pada hari ini solat berjemaah orang kita. Ada orang yang solat berjemaah hanya seminggu sekali, itulah datang masjid. Kalau Tuan Guru Syekh Aminuddin Abdul Rahim, Gua Cempedak, Kedah, dia menyatakan bahawa solat berjemaah ni bagi orang lelaki kena usahakan juga. Kalau tak boleh 5 waktu sehari semalam, kena ada juga 4 waktu. Tak boleh 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu, kena ada solat berjemaah di masjid. Tak boleh solat berjemaah di masjid, mesti ada solat berjemaah di rumah, di ofis dan sebagainya. Jangan hanya solat berjemaah pada hari Jumaat sahaja. Solat berjemaah hari Jumaat ni wajib, memang itu dah tanggungjawab kita. Yang itu pun tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, orang tanya saya, boleh tak Ustaz, saya saja nak bagi, nak sebut apa, gile boleh tak minggu ni saya nak, supaya nak bagi ruang lah kepada orang lain supaya boleh datang masjid. Untuk apa? Dah memang boleh datang, datanglah. Kenapa nak bagi ruang kepada orang untuk datang sembahyang Jumaat? Nak saja nak bagi alasan, tuan-tuan. Orang kita dah dulu, cuba perhatikan, kita tengok. Awal-awal masa tak boleh datang masjid, semua pakat mengamuk. Ni apa tak boleh datang masjid, apa semua SOP dan sebagainya, semua masjid dah tempat yang paling bersih dan sebagainya. Bila dah lama, dah 6 bulan tak boleh datang masjid, orang seronok tak datang masjid. Orang seronok tak datang masjid. Masya Allah, tuan. Apa nak jadi?
Malah ada surau-surau Jumaat, surau-surau Jumaat yang terpaksa, dan sekarang ni bila semua dah boleh buka, terpaksa kena buat senarai. Kalau tidak tak cukup 40 orang. Dulu saya buat minta kebenaran Jabatan Mufti untuk buat Jumaat, sekarang ni dah jadi risau lah pula, takut tak ada orang. Orang ada je, geng-geng pencen ramai je. Ini berkaitan dengan solat berjamaah. Adakah kita masih lagi ingin mengulangi adat-adat kebiasaan yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya? Kita lihat di tempat lain tuan-tuan, Masya Allah, sahabat saya kita tengok bagaimana orang luar, orang bukan Islam yang mencari Islam. Ada seorang guru bahasa Perancis di Sekolah Muzaffar tuan. Dia kata semasa dia balik daripada Perancis tahun 90-an, tahun 99 macam tu, setiap hari di Perancis 3 orang masuk Islam. 3 orang masuk Islam. Sekarang malah data menunjukkan bahawa di US setiap tahun 20,000 orang masuk Islam. Orang luar mencari Islam tuan. Kita yang Allah dah kurniakan nikmat Islam secara keturunan ini, apa jadi pada negara kita, apa orang kita? Ni yang ini yang kita katakan adat, ibadat versus adat dan ibadat serta adab. Baik, itu yang pertama. Pertama ni dah 80 orang. Kemudian dalam ittiba'us sunnah, dalam kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengambil kata-kata seorang orang alim dalam hal yang berkaitan dengan pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah. Ini macam-macam pemakanan sunnah dengan habatus saudanya, dengan madu dan sebagainya. Tetapi dalam kita mengamalkan makanan-makanan sunnah ini, sedang jemaah rahmati Allah sekalian, biasanya apa yang terlintas dalam niat kita? Mahukan kesembuhan, mahukan kesihatan yang baik. Kalau ikutkan dari segi sepatutnya kita nak ikut sunnah ni, saya ambil satu segi lah dari segi pemakanan. Kita kena mendahului perkara yang paling utama bila kita makan makanan sunnah ini adalah, pertama sekali mesti kerana nak ikut apa yang Rasulullah buat. Itu mesti jadi pertama. Rasulullah makan madu dan sebagainya, kita makan tu kerana Rasulullah makan. Itu kena jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan khasiat dan sebagainya, itu Allah akan datangkan kemudian. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, Anas bin Malik, seorang maula ahli khidmat Rasulullah yang berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun, sahabat mengatakan bahawa siapa yang nak melihat bagaimana Rasulullah jalan, lihat Anas jalan. Ada sahabat tuan-tuan yang berjalan di suatu tempat pada zaman Rasulullah hidup, Rasulullah lalu di tempat itu, Rasulullah menundukkan kepala. Dulu ada ranting kayu. Sahabat bila Rasulullah tak ada, dia lalu kat situ, dia buat perkara yang sama sebagaimana yang Rasulullah lakukan, sedangkan ranting dah tak ada. Ni tuan-tuan, Masya Allah. Anas bin Malik berwasiat ketika hendak meninggal dunia, dia minta supaya tongkat Rasulullah itu dibawa bersama dia, bersama dengan jenazah dia. Punya sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya begitu kita. Apa saja sunnah Rasulullah yang kita nak buat, pertama sekali mesti atas dasar sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang disayangi. Bila? Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu mesti menjadi perkara yang pertama. Lepas tu barulah khasiat dan sebagainya. Ini ittiba'us sunnah. Ingat. Baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tilawatul Quran. Tilawatul Quran.
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik bagi kamu adalah orang yang belajar Quran dan juga yang mengamalkannya. Al-Quran ini sudah jemaah sekalian, jangan Quran, mushaf Quran ni hanya jadi adat saja, masuk letakkan atas dulang hantaran. Tak tahu sekarang itu kot saya rasa. Al-Quran ni hanya jangan jumpa pada malam Jumaat saja. Kita tidak menafikan lah amalan kita baca Yasin tu, tapi jangan hanya jumpa Quran ni pada malam Jumaat saja. Al-Quran ni jangan kita tadaruskan pada bulan Ramadan saja, kerana kita bukan nak jadi Ramadaniyun, kita nak jadi Rabbaniyun. Amalan yang kita lakukan itu amalan yang berterusan. Ulama mengatakan bahawa baca Al-Quran ini yang terbaik adalah sebelum subuh. Quran dia mesti jadi perkara, jadi amalan, jadi rutin, yang bukannya aktiviti masa lapang. Ada orang baca Quran ni masa lapang, tak jumpa masa lapang, tak baca Quran. Al-Quran ni dia, baca Quran dia skill, dia kemahiran. Walau hebat macam mana seorang tu, kalau dia dalam ilmu Al-Quran tapi dia tak baca Quran, tak boleh. Mempelajari dan juga menekuni Al-Quran ini dan membaca Al-Quran, dia mesti dijadikan budaya. Kita tak jadi budaya, tuan-tuan. Orang Arab pergi mana-mana pun, orang Arab di Malaysia pun, kadang kita tengok kat train KL, tuan, dalam train pun baca Quran. Quran ini dia mesti kena jadikan budaya, membaca Quran ini. Seboleh mungkin, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, baca Quran sebelum subuh. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa di antara tanda seseorang itu hatinya keras, sekiranya dia tidak boleh membaca Al-Quran satu hari 100 ayat. Kita tak dapat 100 ayat lah. Tak dapat 1 ayat pun tak apa, tapi baca Quran hari-hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam Quran setiap hari. Dalam bulan Ramadan 60 kali. Imam Abu Hanifah dalam satu rakaat mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Satu rakaat. Macam mana kita nak fikir ni? Tak boleh fikir dengan akal kita. Abdullah bin Mas'ud dalam masa 7 hari khatam 30 juzuk Al-Quran. Ulama contemporary pada hari ini mengatakan bahawa kita pada hari ini sepatutnya umat pada hari ini dia perlu mengkhatamkan Al-Quran 3 bulan sekali. Macam boleh 3 bulan sekali kena khatam Quran. Khatam Quran dia perlu setiap hari mesti ada baca Quran, mesti baca Quran. Banyak kisah yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan solat berjemaah tadi. Kalau kita nak kita ke atas semula tadi, berkaitan dengan solat berjemaah. Seorang sahabat yang namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sahabat Rasulullah yang Allah uji dia dengan penyakit bawasir. Tapi dia ada satu kelebihan, dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid. Sehingga kan dia bila melalui jalan nak pergi ke masjid, Imam Husain ni dia nak melalui jalan pergi ke masjid. Jalan Imran bin Husain pada hari ni ulama mengatakan bahawa jalan kita nak pergi Gua Hira. Siapa yang pergi umrah pergi Gua Hira, ada melalui satu jalan. Sebelum sampai Gua Hira itu berbatu-batu, situ adalah jalan yang dilalui oleh Imran bin Husain. Imran bin Husain bila dia lalu jalan situ, dia dengar ada orang bagi salam kat celah-celah batu, ada orang bagi salam. Lalu dia jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, siap, apa suara tu ya Rasulullah? Rasulullah kata, itulah malaikat yang memberi salam kepada engkau Imran. Kerana mereka orang kata apa? Respect. Kena buasir pun datang masjid juga. Masya Allah. Kalau kita cerita tentang masjid kan, tentang i'tikaf kat masjid, kita nak seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib selama 40 tahun tidak pernah masbuk. 40 tahun solat di masjid tidak pernah masbuk. Masya Allah. Kita
bagi laluan dulu kepada azan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد من سنة الفضل وبعض مقام محمد الذي إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, kita sambung sikit lagi jemaah rahmati Allah sekalian. Tiga perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan tinggalkan atau melazimkan diri dengan solat berjamaah, kemudian ittiba'us sunnah, tilawatul Quran. Ada satu perkara lagi yang ingin saya kongsikan di sini jemaah rahmati Allah sekalian. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang berkaitan dengan mempelajari ilmu. Ulama, ada tok guru daripada Terengganu, dia menyatakan bahawa maksiat yang paling besar sekali pada waktu ini adalah berkekalan jahil dalam agama. Berkekalan jahil dalam agama. Dia menambah, walaupun bagi orang yang merutinkan diri dia pergi ke masjid, pergi ke kuliah dan sebagainya. Dia jadi pelik macam mana? Perkara yang berkaitan dengan agama ini, sebagaimana yang kita maklum bahawa rukun agama ni ada tiga. Maknanya apa? Ada tiga ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap Islam yang mukallaf, iaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan fiqh, dan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Tak belajar sirah tak apa lagi, tapi kalau kita belajar tu alhamdulillah lah, tambahan bagi kita. Tak belajar hadis tak apa lagi. Tapi kalau kita tak belajar yang ni, boleh jadi hukum berdosa ni.
Tak belajar akidah, tak belajar fiqh, tidak belajar tasawuf. Belajar akidah untuk apa? Untuk mengesahkan iman dan pegangan kita. Kerana ini disebut sebagai ilmu usul. Akidah adalah ilmu usul. Kalau akidah tak betul, apa sahaja yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Walaupun kita mempelajari akidah itu secara ijmal, secara ringkas, okey, tak ada masalah. Tapi kita kena belajar akidah. Orang yang tidak masukkan diri dia dalam golongan orang yang belajar berkaitan akidah, belum tertunai lagi tanggungjawab. Maknanya dia masih lagi terhukum, dia terbeban dengan hukum berdosa kerana tidak mempelajari akidah. Kita tak tahu hari ini aliran pemikiran macam-macam, tuan. Yang dirahmati Allah sekalian, semua mengaku bahawa mereka adalah Islam. Semua mengaku di Islam. Ini yang kita takut. Sebab itulah kita sangat perlu pada hari ini, anak-anak muda terutamanya, yang terdedah dengan bahan-bahan daripada internet, mereka cukup percaya pada situ berbanding dengan pergi menghadap Tok Guru. Ini kita takut. Akidah. Yang kedua, yang berkaitan dengan fiqh dan ibadah. Kenapa kena belajar fiqh dan ibadah ini? Kerana untuk mengesahkan amalan. Untuk mengesahkan amalan kita. Amalan kita selama ni yang kita buat ni dah betul-betul sah ke mengikut kaedah hukum? Sesuatu amalan diterima, untuk dipastikan bahawa amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mesti melengkapi dua syarat. Pertama, ikhlas. Kita solat, kita puasa, apa saja ibadah yang kita lakukan, pertama ikhlas. Ikhlas ni tidak disebabkan manusia dan sebagainya. Yang kedua, berbetulan dengan sunnah dan kaedah. Ni tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita pada hari ini yang telah confirm memastikan bahawa solat yang dia lakukan itu adalah solat yang betul mengikut kaedah hukum. Berapa ramai yang kita cek semula kita punya kaedah solat kita dalam hukum hakam berkaitan dengan solat berjemaah kita, hukum masbuk muwafiq kita, macam mana? Musim cuti-cuti sekolah ni kita berjalan, macam mana kefahaman kita berkaitan dengan solat jamak kasar? Macam mana? Ketika kita sakit, macam mana solat bagi orang sakit? Macam mana? Sudahkah kita betul-betul faham? Ini wajib. Sebab nak mengesahkan ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang betul. Allah selajah mati Allah sekalian. Banyak tempat saya bagi tahu berkenaan sekarang ni kita dah boleh pergi umrah, dan insya-Allah sahabat-sahabat kita yang ada mohon untuk pergi haji, insya-Allah ada rezeki jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dalam kursus-kursus haji dan umrah mereka tidak menekankan soal solat. Bagaimana solat daripada KLIA naik kapal terbang, solatnya macam mana, sampai di Mekah, sampai Madinah, solatnya macam mana, nanti balik nanti macam mana solatnya. Berapa ramai jemaah kita yang pergi menunaikan umrah dalam kapal terbang tak sembahyang. Berapa ramai di kalangan jemaah kita yang balik daripada umrah, balik daripada haji, dalam kapal terbang tak sembahyang. Di Yasin, di Masjid Baru Bemban, dah ada kursus 13 siri. Saya beritahu pada pengurusi kena masukkan slot berkaitan dengan solat, sebab dia penting. Kalau tidak, kita buat haji ni 5 hari ya, buat kerja haji, yang lain semua solat, bergerak sana bergerak sini. Kalau solat tak betul, kalau wuduk tak betul, kalau wuduk tidak sah, solat tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, tawaf tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, haji tidak sah. Haji tidak sah, umrah tidak sah. Berapa ramai yang kita telah pun membetulkan wuduk kita, membetulkan kaedah istinja kita. Ini semua benda asas yang kita dah betulkan ke tidak? Kita tak mahu kita solat, kita pergi menunaikan ibadah,
hanya sebagai satu rutin harian, hanya itu dikata sebagai adat kebiasaan, tetapi dia tidak betul-betul menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Jadi memasukkan diri kita dalam kelompok orang yang belajar ni sangat penting. Kerana apa? Kerana orang yang sedang belajar, kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ni tak dikira sebagai salah. Tapi kalau kita tidak masukkan diri kita dalam kumpulan orang yang belajar, selama-lamanya kita salah. Tidak ada istilah tak tahu. Ini perkara-perkara asas yang kita kena sama-sama sejemaah mata Allah sekalian kena perbetulkan. Jadi dalam kita nak melangkah masuk ke tahun 2022, kita kena tahu apa kepentingan, apakah yang perlu kita dahulukan dalam hidup beragama. Saya menamakan ini sebagai hidup beragama, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang kita tak tahu selama ni amal yang kita lakukan ni Allah terima ke tidak, tetapi insya-Allah dengan kita belajar menuntut ilmu, kita yakin dari segi rupa zahir amal itu betul dan insya-Allah Allah terima amal kita. Dan kita sama-sama mengambil iktibar dengan apa yang Allah takdirkan pada tahun 2021, dan mudah-mudahan kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita, semuanya Allah selamatkan daripada musibah. Dan kita mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan ada satu kata-kata, dia bukan kata-kata daripada hadis, tapi kata-kata ulama. Untuk kita ni membersihkan hati kita, dia mesti melalui 5 perkara. Dawaul qalbi khamsatu asya. Ubat hati ni 5 perkara. Pertama sekali, khala'ul batni bisyam. Kosongkan perut kita dengan berpuasa. Dah boleh lah. Kalau kita nak start nak puasa sunat, kita nak tak lama lagi nak puasa Ramadan, boleh lah teman-teman sekalian. Saya yakin ibu ayah mana ada banyak masa ni dah puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Alhamdulillah. Khala'ul batni bisyam. Yang kedua, tilawatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan kefahaman, dengan menghayati. Ini perlu berguru, kita kena ada tafsir, kena ada terjemahan. Alhamdulillah, yang belum boleh membaca Al-Quran, kita sama-sama belajar baca Quran. Yang sudah boleh baca Quran, pertingkatkan lagi, pergi kepada tadabbur. Tadabbur ni artinya kita menghayati ayat-ayat yang kita baca. Sekurang-kurangnya surah-surah yang kita baca, sekurang-kurangnya Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam solat itu, apa kita boleh tadabbur daripada suratul Fatihah. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail ini masya-Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa orang yang berada dalam suasana qiyamul lail, mana orang yang berdoa pada sepertiga malam yang ketiga. Kita malam ini bermula daripada maghrib sehinggalah masuk waktu subuh, itu malam. Malam ni terbagi 3. 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, dan 1/3 yang ketiga. Afdal qiyamul lail, tahajud dan sebagainya adalah 1/3 yang ketiga. Ulama mengatakan bahawa bermula daripada pukul 3 pagi, bawa lah sebelum subuh. Mereka yang Allah berikan nikmat dapat berada pada waktu-waktu ini. Imam Syafi'i mengatakan ia merupakan panahan yang tepat pada sasaran. Maksudnya apa? Doa yang kita mohon pasti Allah kabulkan pada waktu-waktu itu. Kemudian yang keempat ad-du'a inda sahur. Berdoa pada waktu-waktu sahur. Dia ada kaitan dengan qiyamul lail tadi ni. Doa qiyamul lail tadi menghidupkan malam dengan solat, dengan zikir dan sebagainya. Kemudian yang keempat, berdoa pada waktu sahur. Pada waktu sahur maknanya waktu sebelum subuh. Dan yang kelima, majalisatus salihin, berada dalam majlis orang-orang
soleh. Perlu kita berada dalam majlis orang-orang soleh. Ini 5 perkara yang kalau boleh kita lakukan, dia merupakan ubat bagi hati kita yang keras. Jadi saudara jemaah rahmati Allah sekalian, saya kira itulah perkongsian kita yang dapat saya berikan pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita doa sama-sama dan kehadiran 2022 ini memberikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita, ahli keluarga, ahli qaryah kita, jemaah masjid kita, semuanya Allah berikan nikmat istiqamah untuk terus membuat amal, dan mudah-mudahan amal kita amal yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar itu dahulu. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada yang tidak kena dirasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.